Kampung Buah Pandai terletak di pesisir pantai Kota Belut, Sabah, dan terkenal sebagai sebuah kampung nelayan yang masih mengekalkan cara hidup tradisional. Kedudukan kampung yang hampir dengan laut menjadikan aktiviti perikanan sebagai sumber utama rezeki penduduk. Di kampung ini, laut bukan sekadar tempat bekerja, tetapi menjadi ruang interaksi sosial yang menyatukan komuniti. Hubungan antara penduduk terjalin rapat melalui kehidupan seharian yang saling bergantung antara satu sama lain. Kehidupan di Kampung Buah Pandai memperlihatkan bagaimana manusia, komuniti, dan alam semula jadi hidup dalam keseimbangan. Di sini, majoriti komunitinya menjalankan aktivitas seharian mereka dengan menangkap ikan di laut. Begitu juga dengan Encik Azizan yang merupakan seorang nelayan yang berpengalaman. Bagi Encik Azizan, laut adalah tempat mencari rezeki sejak sekian lama. Setiap hari, beliau berhadapan dengan risiko seperti ombak dan cuaca yang tidak menentu. Namun, pengalaman sebagai nelayan mengajarkan erti kesabaran, kecekalan, dan pergantungan kepada alam. Laut menjadi saksi kepada perjuangan hidup seorang nelayan. Nah, ikut kursus dari Jabatan Perikanan untuk kursus membuka engine, membuka dan memasang balik, start, hidup. Sudah 2 kali. Nah, dari 2016 sama tahun ini lah, tapi baru 1 kali dapat. Jadi itulah engine yang saya guna sekarang, cari pergi laut. Pada waktu malam, mereka akan memancing sambil bercerita untuk mengisi masa lapang. Hal ini akan dapat mengeratkan lagi hubungan sosial antara komuniti dan nelayan. Kalau orang nelayan nih, beginilah nih kalau malam. Terang bulan, dia punya bot semua naik. Kalau pergi laut turun balik bergotong royong lah, tarik perahu kan. Jadi yang masalah dia kalau berlabuh di laut takut ribut ombak di pantai kan. Jadi dia punya kedalaman pun dalam 9 meter gitu. Jadi dia punya ombak besar. Kalau di pantai ini pasir itu besar. Pernah juga macam satu bot berlabuh di laut nih, ada datang ribut, terus datang di pantai ini kan, pecah terus. Jadi takutlah macam kami ini kan, ikut juga macam gitu. Sebab kalau buat bot sekarang mahal, dia punya ongkos buat bot, mau beribu juga. Setiap petang, komuniti nelayan berkumpul untuk bermain bola tampar bersama-sama. Aktiviti ini bukan sahaja mengisi masa lapang, malah mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk tanpa mengira umur. Ini menjadi ruang interaksi sosial yang penting di mana nelayan, belia, dan remaja dapat bergaul dalam suasana santai dan mesra. Gelak tawa, sorakan, dan kerjasama dalam satu pasukan mencerminkan hubungan sosial yang erat dalam komuniti nelayan. Bola tampar juga berperanan sebagai medium penyatuan komuniti. Disinilah nilai kebersamaan dipupuk dan menjadikannya ruang membina keharmonian sosial di Kampung Buah Pandai. Ruang ibadah sebagai tempat bersosial. Ruang ibadah di Kampung Buah Pandai bukan sahaja berfungsi sebagai tempat mendekatkan diri kepada Tuhan, malah menjadi pusat interaksi sosial komuniti. Di sinilah penduduk berkumpul untuk membincang, tanya kabar, dan mengeratkan hubungan silaturahim. Melalui aktiviti keagamaan, nilai saling menghormati, tolong-menolong, dan toleransi dapat dipupukkan. Ruang ibadah menjadi lambang keharmonian sosial dalam kalangan komuniti nelayan.
macam kami yang tidak pandai ini, paksa belilah sama orang juga. Tengok-tengoklah kalau macam ada, macam dengar-dengar ada orang jual bot, mana-mana yang tidak pandai lah. Kalau macam bot ini, kalau yang macam bot begini nih, kalau cukup modal mau macam beli kayu kan untuk bikin bot. Kos untuk bot satu bot itu berapa? Ongkos dia dalam 5.000 gitu, 6.000. Kalau yang besar lah, macam tadi saya punya ini kan 6.000. Proses membuat dan membaiki bot dilakukan secara bergotong royong oleh komuniti nelayan. Aktiviti ini mengukuhkan interaksi sosial komuniti karena ia memerlukan kerjasama dan kepercayaan antara satu sama yang lain. Setiap petang, pinggir pantai Kampung Buah Pandai dipenuhi dengan kehadiran kanak-kanak dan orang dewasa yang menunggu kepulangan nelayan. Suasana ini menggambarkan hubungan kekeluargaan dan keakraban dalam komuniti nelayan. Pantai menjadi ruang pertemuan sosial di mana ceria, harapan, dan kegembiraan dikongsi bersama. Menunggu kepulangan nelayan bukan sekadar rutin, tetapi sebagai simbol kasih sayang dan kebersamaan. Apabila bot nelayan berlabuh, penduduk kampung Buah Pandai akan mula berkumpul secara spontan tanpa perlu diarahkan kerana mereka memahami peranan masing-masing. Inilah interaksi sosial yang terbina secara semula jadi dalam komuniti nelayan. Lelaki dewasa membantu menolak bot yang syarat dengan hasil tangkapan. Suasana ini dipenuhi dengan komunikasi tidak formal serta arahan ringkas, senyuman, dan gurauan kecil yang mencerminkan hubungan akrab sesama komuniti. Aktiviti menolak bot ini bukan saja satu rutin tetapi simbol kepada nilai kemanusiaan yang tinggi. Ia memperlihatkan sikap saling membantu tanpa mengharapkan balasan, kerana mereka percaya bahawa rezeki seseorang adalah rezeki bersama. Dalam detik ini, batas usia dan latar belakang seakan hilang. Semua bersatu demi tujuan, iaitu memastikan keselamatan bot dan hasil tangkapan. Kerjasama ini menguatkan hubungan sosial dan menanam rasa tanggung jawab bersama dalam komuniti nelayan. Momen ini menjadi pengingat bahawa kehidupan nelayan tidak pernah dilalui secara bersendirian. Setiap kejayaan dan cabaran dihadapi bersama. Inilah nilai kemanusiaan yang menjadikan komuniti nelayan di Kampung Buah Pandai terus utuh dan harmoni. Tempat timbangan hasil laut merupakan lokasi yang sangat penting dalam kehidupan komuniti nelayan di Kampung Buah Pandai. Disinilah hasil tangkapan yang dibawa pulang dari laut akan ditimbang dan dinilai sebelum dipasarkan sebagai sumber utama nelayan. Namun, peranan timbangan ini tidak berat kepada aktivitas ekonomi semata-mata. Ia berfungsi sebagai pusat pertemuan sosial komuniti nelayan. Nelayan, pembeli, dan penduduk kampung akan berkumpul, berinteraksi, dan bertukar maklumat dalam suasana yang terbuka. Interaksi ini membantu membina kepercayaan dan jaringan sosial yang kukuh dalam kalangan komuniti. Dia berdiri, berdiri tuh begini. Begini dia berenang. Ya, begitu. Ini ikannya. Oh, nih. Iya. Oh, anu kan? Perak. Banyaknya. Itu nama dia ikan semurai itu. Semurai. Kurisi, Kurisi. Besar-besar. kurisi batu. Bukan yang paling menyumpit tuh kan? Bukan. Dia berenang, nah, gitu, bukan? Kepala dia di bawah. Kepala cemil. Iya. Pening mah tuh. Sakit kepala dia. Aku pikir yang pada sumpit tuh. Tempat timbangan juga menjadi ruang sokongan sosial yang dimana nelayan saling memberi semangat dan berkongsi pengalaman.
Kejayaan dan cabaran di laut dikongsi bersama menjadikan tempat ini simbol kebersamaan dan saling bergantung antara satu sama lain. Secara tidak langsung, tempat timbangan menghubungkan aspek ekonomi dan sosial dalam kehidupan komuniti nelayan. Ia membuktikan bahwa di Kampung Buah Pandai, rezeki bukan hanya tentang hasil laut, tetapi juga hubungan manusia yang terjalin kukuh. Tapi yang tadi dia orang beli ikan tuh di kilang kan? Kilang tuh terletak di mana? Di Kota Kinabalu. Dan ikan-ikan tuh diekspor pergi? Diekspor pergi macam Hong Kong. Dia orang ambil untung juga macam profitan itu yang ambil ikan kami itu kan, entar pergi kilang, tapi dia memilih kan lah lapu yang pisang macam ikan batu tadi itu, yang pancing tadi itu, yang kulit, pisang kan, itu kita masak. Sebab dia lembut, tidak boleh macam simpan lama kan, yang di pelajar itu. Lapu boleh. Di lapu ini banyak jenis. Ya. Jenis tadi pun dipilih. Memang pandai pilih itu. Terus pembini tadi itu oke juga. Dia bilang macam mana sih satu timbang lagi kan. Assalamualaikum, sekarang menunjukkan jam 4.22 pagi dan kami sekarang sedang menuju ke rumah responden kami untuk melihat aktiviti persiapan mereka dalam aktiviti penangkapan ikan untuk pada pagi ini. Jom. Jam 4 itu bangun buat sarapan apa itu ini, muat air minyak. Habis itu kami turun bot. Mungkin dalam jam 5 begitu barulah kami bertolak ke laut. Dalam jam 7, jam 8 gitu barulah dapat pancing ikan. Oke guys, sekarang saya berada di dekat perahu untuk Azizan yang dimana dia telah membuat persediaan untuk pergi ke laut bagi menangkap ikan. Jadi kalau jauh memang cukup. Persiapan subuh mencari rezeki. Pada waktu subuh sebelum matahari terbit, komuniti nelayan sudah bersiap sedia untuk turun ke laut. Dalam suasana sunyi, mereka tetap bekerjasama menolak bot ke laut. Boleh kamu jelaskan macam mana beliau menarik bot itu dari darat hingga ke laut? Dari darat ke laut. Ya, cara-cara mereka menghantar perahu-perahu ini ke laut. Yang pertama sekali mereka ini mengeluarkan kayu-kayu yang bekas sebagai tahanan di bawah bot. Boleh kasih tunjuk kayunya? Ini kayu bot. Oke. Lepas itu mereka bila jalan guna kayu-kayu tersebut, air sekali dengan menggunakan bantuan beberapa orang, mereka mengalap bot itu dan terus masuk ke dalam laut dan memulakan hidupnya. Begitu sih. Oke, apa yang kalian perhati di sini adalah semangat kerjasama kawan-kawan menolong, membantu menurunkan bot seperti begitu. Walaupun penat dan kurang rehat, semangat keberkesamaan tidak pernah luntur. Inilah nilai kemanusiaan yang terpahat dalam kehidupan nelayan di Kampung Buah Pandai yang melambangkan pengorbanan, kerjasama dan harapan demi masa depan keluarga dan komuniti. Nelayan-nelayan yang turun ke laut ini adalah satu orang bilang kata-kata dari saya, kalau turun pergi laut itu berhati-hati. Sekarang kata pancing ini tajam. Yang kedua berhati-hati jualah. Kalau masih ada ribut apa semua kan. Kalau pergi laut jangan seorang-seorang. Laut kita tidak tahu, alam tidak berbau. Mana tahu ada pengait di laut itu, kita ambil kapal aman.
Jadi kalau pergi laut itu biar ada kawan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jam 4 itu bangun, buat sarapan apa itu sama saya.